Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, apa khabar hari ini? Okay, hari ini kelas kita yang kedua. Okay, untuk kelas sebelum ni saya ucapkan tahniah untuk siapa yang join kelas, yang respon, yang bagi apa ni, yang hantar gambar kat cikgu, yang dah siap semua. Okey, tahniah saya ucapkan. Saya harap untuk kelas seterusnya ni lebih ramai lagi pelajar yang hantar hasil kerja masing-masing ya. Okey, hari ini cikgu akan ajar tentang subtopik 1.2 makmal sains anda. Okey, dalam makmal sains, kalau awak pernah masuk makmal sains masa di sekolah rendah, mesti awak ada jumpakan banyak alat-alat radas, betul tak? Okey, so tingkatan satu ni kita akan recall balik apa kegunaan alat-alat radas dan ada mungkin alat-alat radas yang awak tak pernah jumpa semasa di sekolah rendah. Okey, ini ialah senarai radas yang terdapat di makmal ya. Okey. Okay, gambar yang pertama ialah, ni gambar apa ni? Ini ialah tabung didih. Okay, tabung didih digunakan untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okay, alat radas yang seterusnya. Okay, ini ialah tabung uji. Okay, tabung uji digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil juga. Okay. Apa perbezaan antara tabung didih dan tabung uji? Okay, kalau awak tengok tadi, slide tadi rupa dia sama je kan, tabung didih dengan tabung uji ni. Okay, tapi dia ada beza ya. Tabung didih dia lebih besar berbanding tabung uji. Okay, dari segi saiz dia lah. Okay, seterusnya, okay, gambar ni. Okay, gambar yang pertama ialah alat radas bika. Okay, pernah jumpa kan bika masa di sekolah rendah? Okay, bika, okay, kelalang kon, okay, dan kelalang dasar label. Ketiga-tiga alat radas ini digunakan untuk mengisi bahan kimia pepejal dan cecair dalam kuantiti yang besar. Okay, dalam kuantiti yang besar. Okay, ada tiga alat lah. Okay, bika, kelalang kon dan kelalang dasar lepel. Okay, kalau awak tengok kelalang dasar lepel ni, ni dia punya dasar ni lepel. Jadi ada dua jenis kelalang ya. Ada kelalang dasar bulat dan kelalang dasar lepel. Okay, yang ini ialah kelalang dasar lepel. Maksudnya kita boleh letak kelalang tu atas meja. Okay, kalau kelalang dasar bulat kita tak boleh letak dia, dia akan tergolek sebab dia bulat macam bola bawah dia ya. Okay, nanti kita akan tengoklah. Okay, seterusnya. Okay, yang ini ialah silinder penyukat. Okay, kalau awak tengok kat sini ada pelbagai saiz silinder penyukat. Okay, silinder penyukat ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okay, kalau awak nampak kan ni ada senggat-senggat ni kan. Ini semua kita nak sukat lah, sukat isi padu cecair. Okay, yang seterusnya. Okay, kalau awak tengok alat ni nama dia ialah burette. Okay, burette ni dia panjang panjang sebenarnya. Okay, yang ni dia nampak gambar ni separuh saja. Okay, kalau awak nampak kat sini dia ada macam benda skru kat sini kan. Okay, ini ialah untuk dia punya buka tutup lah. Untuk buka tutup. Okay, alat radas burette ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Okay, perkataan yang penting kat sini ialah tepat. Okay, seterusnya. Okay, alat radas yang seterusnya nama dia ialah pipette. Okay, pipette ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Okay, kalau awak tengok, dia macam special sikit kat sini nampak tak ada tulisan 25 ml ni. Okay, sebenarnya ada banyak jenis ya, ada yang 100 ml, 25 ml. Okay, maksudnya, nampak tak ni ada senggat ni?
Okey, kalau kita isi air dalam pipet ni sampai tanda senggat ni, itu maksudnya jumlah isi padu air dalam pipet tu ialah 25 ml. Okey, kalau bacaan dekat sini 100 ml, okey bila kita isi air penuh sampai senggat ni, maksudnya dalam pipet ni ada 100 ml isi padu air. Faham ya? Okey, maksudnya dia tetaplah kalau sini 25, so dia punya isi padu air pun 25, tetap 25. Kalau dia punya tanda kat sini 100 ml, maksudnya bila kita isi air sampai senggat ni tetap 100 ml. Okey, faham ya? Okey, ini ialah pipet menyukai isi padu cecair yang tetap. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok nampak tak ini ada 3 kaki kan, ada segitiga kat sini. Jadi ini ialah tungku kaki 3. Okey, tungku kaki 3 digunakan untuk menyokong radas semasa pemanasan. Okey, semasa pemanasan berlaku, kita akan letak penunuh bansen dekat bawah ni. Dan atas ni kita akan letak alat radas lah, contoh bika ke kita nak panaskan air ke apa kan. Okey, jadi tungku kaki 3 ni kita guna untuk menyokong radas semasa pemanasan. Okey, tolong ya bila tulis dalam peksa contoh dia tanya namakan alat radas ini, tolong jawab tungku kaki 3. Jangan tungku 3 kaki. Faham ya? Sebab saya pernah jumpa sebelum ni, bila tanya apa nama alat radas ni, dia jawab apa? Tungku 3 kaki cikgu. Salah ya. Jawapan dia ialah tungku kaki 3. Okey. So, seterusnya. Okey, nampak tak yang jaring-jaring dekat atas ni? Okey, yang ini nama dia ialah kasar dawai. Okey, alat radas kasar dawai ni digunakan untuk menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan berlaku. Okey, Okey, seterusnya. Corong turas. Okay, corong turas digunakan untuk menapis campuran pepejal yang tidak larut daripada cecair. Okey, contohlah kita letak kertas turas atas dalam ni, kemudian kita letak pasir larutan yang ada pasir dan air. Okey, kita curah dekat dalam corong turas tu. Jadi dekat atas corong turas ni nanti cuma ada butir-butir pasir saja dan air yang dekat dalam dekat bawah ni kalau kita letak bika nanti dalam tu turunlah dia punya air. Maksudnya kita akan tapis campuran pepejal yang tak larut iaitu pasir dengan air tadi Okey, itu ialah kegunaan corong turas. Okey, seterusnya ini. Okey, ini ialah balang gas. Okay, balang gas digunakan untuk mengumpulkan gas. Okay, awak akan buat eksperimen ni nanti masa yang atas-atas nanti lah ya. Kita akan buat eksperimen menggunakan balang gas ni ya. Okey, seterusnya. Okay, yang ini nama dia ialah kaki ritot. Okay, kaki ritot digunakan untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Okay, contoh kita letak alat radas kat sini kan. Okay, maksudnya alat radas tu mungkin alat radas yang tak boleh berdiri sendiri. Okay, jadi kita akan letaklah dekat kaki ritot ni. Okay, itu fungsi kaki ritot. Memegang atau menyokong sesuatu radas. Okey, inilah saya kata tadi kelalang dasar bulat. Nampak tak? Tergolek dia kat sini. Kenapa? Sebab dia punya dasar ni bulat je. Okey, dia tak boleh nak berdiri sendiri. Okey, kelalang dasar bulat ni digunakan untuk penyediaan gas yang melibatkan proses pemanasan. Okey, cara nak pegang dia macam mana? Kita akan letaklah dekat kaki ritot tadi. Kita akan kepitkan di kaki ritot. Jadi, itulah fungsi dia. Okey, kelalang dasar bulat tadi menyediakan gas melibatkan proses pemanasan. Okey, seterusnya. Okey, alat radas ni apa nama dia? Okey, dia macam mangkuk je kan, macam piring. Okey, nama dia ialah piring sejat. Okey, piring sejat ni digunakan untuk menguap cecair daripada larutan. Okey, alat radas yang seterusnya, mangkuk pijak. Okey, mangkuk pijak ni kecil je, comel je sebenarnya. Dalam gambar nampak macam besar kan? Tak, sebenarnya dia kecil je. Besar tapak tangan saya je. Okey, digunakan untuk mengisi bahan kimia pepejal semasa pemanasan yang kuat.
Okey. Okey, ni ada yang tak tahu ke alat ni? Nampak tak keluar api kat sini. Ini ialah penunuh Bunsen. Okey, pastikan eja elok-elok ya. Eja elok-elok, jangan eja yang salah lah. Penunuh Bunsen. Penunuh Bunsen digunakan untuk membekalkan api bagi pemanasan. Okey, gambar ni. Nampak tak ni kaca ni? Okey, alat radas ini kita namakan ialah serkup kaca. Okey, serkup kaca. Okey, serkup kaca digunakan untuk menghasilkan keadaan vacuum ataupun mengumpul satu isi padu udara. Okey, itu fungsi dia. Okey, alat radas yang seterusnya. Okey, yang kayu ni dibuat daripada kayu ni, nama dia ialah pemegang tabung uji. Okey, pemegang tabung uji ni digunakan untuk memegang tabung uji. Maksudnya kalau kita nak melakukan pemanasan, okey, kita akan kepitlah tabung uji tu dekat pemegang tabung uji ni. Okey. Alat radas yang sebelah ni, ini ialah penyepit besi. Penyepit besi memegang objek yang panas. Okey. Okey, alat radas ni nama dia ialah rak tabung uji. Okey, nampak tak ni kita letakkan tabung uji dekat sini kan? Okey, digunakan untuk memegang tabung uji dalam kedudukan yang tegak. Okey, kalau awak tengok yang awal-awal tadi, tabung uji ni dia punya dasar dia tu bulat kan? Okay, dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi kita letaklah dekat rak tabung uji ya. Alat radas yang seterusnya ialah rod kaca. Okey, ini ialah rod yang dibuat daripada kaca, digunakan untuk mengacau larutan di dalam bekas. Okey. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Sekejap ya. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita belajar tentang alat radas dalam makmal. Okey, so untuk kerja rumah, kerja awak, okey, saya nak awak, okey, nampak tak ni gambar yang ni? Okey, yang ini dan muka surat yang belakang. Sekejap ya. Ini word, search word. Okey. Dan yang ini. Okey. So ada dua helaian kertas yang kamu perlu ceraikan dan tampal dalam buku nota. Faham ya? So hari ni awak tak perlu salin nota lah. Okey, awak cuma perlu buat helaian yang pertama. Okey, yang ini nyatakan radas yang digunakan dalam makmal. Okey. Dan yang kedua ialah yang ini. Cari nama radas dan sesuaikan radas dengan fungsinya. Okey, so ada dua helai kertas yang kamu perlu tampal dalam buku nota. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bye.